Okay, Assalamualaikum semua. Kita tunggu sekejap. Sementara tunggu rakan-rakan yang lain join. Saya on dulu dekat Facebook Live. Sekejap ya. Tunggu Facebook sekejap. Mana saya punya saya punya live ni tak keluar pula. Sekejap saya cari balik. Okey. Okey, dah okey dah. Kita start lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Seperti mana biasa sepatutnya hari Isnin malam saya buat sesi diskusi ilmu saham kan, yang tajuk-tajuk yang ada dalam 30 topik yang saya kupas tu. So tapi malam ni kita buat sedikit kelainan sikit lah sebabnya bertitik tolak daripada pengumuman Perdana Menteri tadi lah. Okay. So saya ingat mungkin ada something lah yang kita boleh discuss pada malam ni. Sementara tunggu rakan-rakan yang lain join, saya nak share dulu link untuk live malam ni ke grup Telegram. At least kalau siapa-siapa yang nak follow live dekat Facebook, mereka boleh tekan lah. Okay, sekejap saya share dulu. Sebab ada yang kadang ada yang tak sempat nak ke ahli-ahli grup kan, yang tak sempat nak tengok dekat Zoom, mungkin boleh tengok dekat Facebook. Okay. Okay, sekejap Okay, so seperti biasa sebelum kita teruskan sesi malam ni, kalau sekiranya tuan-puan dapat dengar suara saya dengan jelas dan dapat lihat gambar okey, boleh tekan 1. At least saya tengok, at least saya boleh tahu respon tuan-puan. Tekan 1. Kalau suara okey, gambar okey, tekan 1. Kalau tak jelas, tekan 2 ataupun tak kalau tak dengar tak ada respon lah kan. Saya baru lepas makan nasi lemak, dia punya sambal dia lekat dekat sini. Sambal nasi lemak lekat dekat sini. Macam mana nak bagi dia hilang? Minum air sikit. Okey. Alhamdulillah. Semua dengar. Okey. So, sebelum kita teruskan sesi pada malam ni, saya nak share dulu sebenarnya sepatutnya pada malam ini kita diskusi ilmu saham. Okay, saya tunjuk dulu lah Sepatutnya kita discuss tajuk ni pada malam ni. Tajuk yang ke-27. Dan habis dah sikit je lagi kan. Indicator custom made powerful, satu-satunya di dunia. Dia punya tajuk tu gempak habis. Yalah sebab memang satu-satunya di dunia ni sebab
indikator ni saya buat sendiri. Okay, saya buat sendiri dan tak ada orang lain yang setakat ni, tak ada orang lain ciplak lah kan. So setakat ni okey lagi lah. Maksudnya tak adalah, tak ada yang keduanya. Di dunia ni memang saya je lah yang pakai kan, dan ahli-ahli grup online coaching dan indikator sahajalah yang pakai, sebab tak ada lagi orang lain buat. Dan saya buat indikator semua sekali tu saya buat sendiri je sebenarnya kan. So dia tak ada dua lah, okay? Satu je. So ramai juga malam ni. Saya ingat, saya expect tak ramai sebab sebab tajuk tak menarik. Biasanya orang tengok tajuk kan, tengok tajuk nak belajar apa malam ni. So pada malam ni dia tak ada tajuk yang spesifik. Cumanya saya ingat kita tak naklah yang menyembang kosong kan. So ada 2-3 perkara lah yang saya nak discuss pada malam ni. Yang pertama sekali, kita nak tengok ke mana sepatutnya arah tuju kita punya bursa ni sebenarnya, dengan sentimen yang berlaku sekarang kan, dengan PKP akan PKP 2.0 lah kan kita panggil, yang akan berlangsung akan dikuatkuasakan pada hari Selasa jam 12 malam. Maksudnya hari Rabu lah kan, hari Rabu. Dan sebelum announcement PKP ni, kita dah nampak dah sebenarnya daripada last week hari Khamis, kaunter-kaunter yang melibatkan healthcare dah mula naik. Okay, kaunter-kaunter yang melibatkan healthcare dah mula naik. So kenapa perkara tu berlaku kan? Adakah insider dah tahu lebih awal kan? So untuk kita tengok, kalau nak kaji dari segi news, saya tak ada kemahiran lah untuk kaji news, tapi apa yang kita boleh buat adalah kita tengok chart lah, kita tengok chart kan. Kenapa kaunter-kaunter healthcare dah bergerak lebih awal? Adakah insider dah tahu kan, orang-orang dalam dah tahu dah announcement yang sepatutnya PM buat tadi. Orang yang dah buat teks ucapan PM tu mungkin dia orang dah tahu kan. So insider dah tahu awal dan dah goreng awal kan. Kita yang terlambat sikit. Okey. Sekejap saya cuba. Okey. Saya cuba mute dulu. Tiba-tiba bunyi ajak member makan mesti tak lekat. bukan lekat. Tu dia punya sambal dia tu kan, dia banyak chili flake. Chili flake yang kulit cili tu kan, yang benda tu kan dia tak hancur sangat. So itulah, melekat-lekat. Saya beli nasi lemak sias yang depan sias section 19 tu. Kan famous kan, kalau orang Shah Alam mesti tahulah. Okay, so sekejap saya buka conteng. Conteng. Okay. Saya letak kat belakang-belakang lah. Okay. So apa yang kita nak tengok malam ni actually simple je. Saya just nak tunjuk sikit chart. Kita tengok index. Okay, kita tengok index. Malam ni kita bukan discussion chart tau. So jangan tanya macam-macam chart. Terbaik nasi lemak sias, yes. Nasi lemak sias terbaik. Tapi portion ni banyak sangat. Sepatutnya satu bungkus boleh makan 2 orang. Tapi saya makan saya punya sebungkus, lepas tu makan wife saya punya separuh. Biasalah kan. Itu yang jadi makin lama makin berat. Itulah, kena PKP lagi 2 minggu kan, tak bergerak ke mana, bertambah lagi lemak-lemak degil. Nak kena ada trainer ni. Siapa nak ajar saya gym? Ya, nak kena masuk gym lah. Okay, kita tengok KLCI. Saya punya BMI dah lari tau. Dah 20 berapa, entah 26 ke 27 ke. Memang rasa dah tak berapa nak fit dah. Okay. Apa yang berlaku pada FBM KLCI? Okay. Kalau kita tengok seperti mana yang saya dah bagi tahu, dia KLCI gajah. Most probably lah. Okay. Dia dah drop untuk membuat correction
dan apa yang berlaku sekarang, dia dah mula rebound naik. Okay, dia dah mula rebound naik. So kalau kita tengok monthly dia masih lagi tak habis lagi ni correction ni sebenarnya kan. Sepatutnya dia kena drop sikit lagi, tapi tak sure lah, sebab kalau tengok pada FE2 yang indikator kat bawah FE2 ni, FE2 ni kalau tuan puan nak tahu, indikator ni saya gabungkan beberapa built-in indicators kan. Ada RSI, ada stochastic RSI, ada apa lagi moving average kan. Apa lagi yang ada dalam tu? Ada beberapa. Okay, saya dah combine. Tujuan dia adalah kita nak dapat kan dia punya yang betul-betul punya oversold dengan MACD tak ada. MACD saya tak masukkan. Yang betul-betul yang oversold dengan overbought area. Lepas tu kita nak tengok dekat mana dia punya bullish dengan bearish yang sepatutnya berlaku. Sebab kalau just berdasarkan chart semata-mata, kadang kita dah tahu dia drop kan. Tapi dia drop sampai mana? Okay, sampai mana tu yang kita nak tahu kan. So apabila dia dah cecah certain level yang kita boleh cakap dia dah overbought ataupun oversold, then kita kena confirmkan dengan beberapa lagi indikator lain yang saya dah tambah, then baru kita boleh cakap for sure dia dah extreme bottom. Macam itulah kan. So sebagai contoh macam indeks KLCI ni kan, saya buang dulu dia punya semua lukisan ni. So macam ni. Cuba saya tutup dulu semua. Okay. Okay. Kita tutup dulu semua. Kalau macam ni kan, let's say kalau kita just tengok plain punya chart. Okay. Indeks kosong lah kan. So apa yang kita boleh buat sekurang-kurangnya, kita boleh tambah lukisan lah kan. Dia punya apa ni, wave dan sebagainya. Saya buang semualah lukisan ni, tak apa, tak ada masalah, lukisan kita boleh lukis balik. Okay. Dekat mana tuan puan nak tengok dia punya okey, sebelum tu saya ada soalan. Soalan ni kalau tuan puan boleh jawab, okey kan. Soalan pertama. Semasa kita trade chart lah, kita tengok chart kan. Adakah macam mana cara kita nak tahu, okey? Bukan. Adakah kita tahu dekat mana dia punya harga paling puncak dan harga paling bottom dekat chart kalau berdasarkan naked chart macam ni? Kita boleh tahu ke tak? Soalannya adalah, adakah kita tahu harga paling puncak dan harga paling bottom pada chart? Adakah anda tahu di mana harga paling puncak ataupun pucuk lah kita panggil kan, dan harga paling bawah, bottom lah kita panggil, pada chart? Okey, macam mana nak jawab ni? Kalau anda tahu, tekan 1. Kalau tak tahu, tekan 2. Macam tu. Okey. Kalau tahu, tekan 1. Kalau tak tahu, tekan 2. Ini soalan pertama. Okey. Sepatutnya saya tak tulis kat sini. Sepatutnya saya tulis dekat sini. Okey. Lebih senang untuk kajian chart. Okey, kajian chart. Okey, soalan pertama. Soalan pertama tadi saya copy baliklah yang tadi. Kita cut je lah. Tempel kat situ. Okey. Ramai jawab satu ni. Power. Jadi berdasarkan naked chart. Kalau jawab satu tu memang dah power lah tu. So tak perlu guna dah apa ni, indikator ni. Okey. Okey. Kalau macam ni, at least kita tahu tak dekat mana dia punya dia punya top ataupun dia punya bottom area. Saya tukar sikit dia punya tema warna ni, full color candle. At least kita boleh nampak full. Okey, macam dekat sini kan, adakah dia dah bottom, adakah dia nak drop lagi? Ataupun dekat sini, adakah dia dah top? Okey, dekat sini, adakah dia dah top dah dekat situ? Okey, adakah sini dah bottom? Okey, sini pun sama, adakah dia dah bottom?
Adakah dia dah top kat sini? Siapa betul nak belanja ATM? Okay. Ramai jawab 2 lah kan. Maksudnya basically, generally, apabila kita belajar chart, kita tak ada guide sebenarnya dekat mana sepatutnya harga dah puncak. Okay, that's why kalau chart kosong macam ni kan, kita tak tahu dekat mana sepatutnya harga dah puncak. Okay. And then kita tak tahu dekat mana harga dah bottom. That's why apa yang selalu berlaku, ramai orang beli dekat puncak. Kenapa? Kenapa ramai orang beli dekat puncak kan? Okay. So as a conclusion lah daripada semua respon yang tuan-puan bagi ni, almost 80% lah. Tengok resistance yang lepas. Okay. Almost 80% tekan 2. Okay. Almost 80% tekan 2. Okay. So. Okay. So basically memang ramai dan for sure lah, even macam saya sendiri pun previously kan, kita memang tak nampak sebenarnya dekat mana harga dah mencecah dia punya puncak sebelum dia buat reversal. Kita tak bercakap tentang yang apa ni, the highest point lah. Kita just bercakap tentang puncak-puncak yang biasa yang dia akan capai. Sebab kalau tuan-puan tahu harga bergerak dalam bentuk zigzag kan, dia akan naik, dia akan cecah dia punya puncak dan dia akan turun. Sebelum dia naik lagi, jumpa puncak dia, dia akan turun. So bila dia turun tu dia akan jumpa dia punya bottom kan. Okay. So kita nak cari di mana puncak-puncak tersebut. Okay. Itu dia punya persoalannya. Apabila tuan-puan dah trade lama kan, mesti akan terdetik dalam hati lah kan. Kenapa saya tak tahu itu adalah puncak kan? Kenapalah saya tak tahu, oh rupanya ni dah bottom sebenarnya kan. So itu soalan pertama yang kalau sekiranya kita boleh jawab soalan ni, kita dah boleh terlepas daripada satu masalah terbesar yang ramai traders yang alami, even saya pun, okay. Sebelum-sebelum ni lah beli di puncak, okay, beli di puncak. Dan kita selalu terlepas, okay, selalu terlepas untuk buy di bottom. Sebab masa harga sedang drop, kita tak tahu dia dah bottom ke ni, dia dah bottom ke ni kan. Kita macam apa ni, tertanya-tanya kan, dah bottom ke belum, dah bottom ke belum. Okay. So ada yang jawab, ada yang tekan 3. 3 ni luar daripada option. 1 tak tahu, 1 tahu, 2 tak tahu, 3 tak ada idea. Okay. Soalan yang kedua, adakah support dan resistance yang ada, bukan, soalan yang kedua, di manakah, dia punya tu, di manakah, bukan, soalan pun 2-3 kali kan, adakah anda tahu di mana support dan resistance yang paling kuat? Okey. Kalau tahu tekan 1, kalau tak tahu tekan 2. Okey. Kalau tak faham soalan tekan 3. Okey. Okey, cepat. Saya nak tahu ni, saya nak tahu. Sebab daripada persoalan-persoalan ini, barulah datangnya dia punya solution dia. Okey. Okey. Dua. Satu. Tuan Kamaru ni hebat ni. Okey. 2. Okey, 1. M. Ahmad. Terror. Okey, 2. Oh. Apa ni? Tengku Muzaffar. 1. Tuan Lecu tekan 1. Terror. Okey, tak kisahlah apa teknik yang kita pakai kan. Kita tahu memang harga akan buat support dan harga akan buat resistance. Kan setiap masa akan ada support dan resistance, tapi di mana yang terkuat? Okey, yang mana yang terkuat? Okey. Okey. Itu ada 2 soalan. Okay, 2 soalan ni pun kalau tuan-puan ada berjaya
settlekan dua soalan ni, ini dah kira okey sangat-sangat dah. Okey, dah kira okey sangat-sangat dah. Okey. Okey, soalan yang ketiga. Adakah anda tahu exactly ni exactly entry dan exit point? Okey. Ini just berdasarkan naked chart ataupun chart kosong lah kan, chart yang kosong yang kita trade selalu-selalunya. Okey. Sama, respon dia sama. Kalau tahu tekan 1, kalau tak tahu tekan 2, kalau bela-bela tekan 3. Dua tiga. Dua tiga ni bahaya sikit. Dua tiga kucing berlari kan. Mana nak sama dengan Doraemon. Kan. Mostly saya rasa memang ada inilah. Mostly memang ramai yang keliru lah kan. Okay, that's why dekat pasaran saham, kalau kita perasan, terlampau banyak teknik yang digunakan. Okay, terlampau banyak teknik yang digunakan. Kenapa ada pelbagai jenis teknik yang digunakan? Sebab setiap orang ada dia punya kriteria dia tersendirilah kan untuk dia decide dekat mana dia nak entry, dekat mana dia nak exit kan. Okay. Soalan yang okey. Soalan yang keempat. Adakah anda tahu bila ataupun di manalah berlakunya ending ataupun penamat kepada oversold ataupun overbought area. Sebelum tu oversold overbought tahu kan, di mana kawasan overbought, di mana kawasan oversold tahu kan. So daripada soalan ini, kalau tuan-puan oversold overbought pun tak tahu ni, tak perlu jawab lah, jawab 3 lah. Tapi kalau tuan-puan tahu apa itu overbought dan apa itu oversold, kalau tahu tekan 1, kalau tak tahu tekan 2, kalau tak ada idea tekan 3. Okay, ini saya expect memang dia apa ni 50-50 lah. Okay, sebab oversold overbought ni mungkin ramai orang dah tahu kan. Okay, ramai satu. Okay, ini okay, ini consider senang lah. Okay. Okay, next question. Ini paling simple lah kan. Adakah anda tahu di mana pertukaran harga daripada bullish menjadi bearish atau sebaliknya? Okay. Okay, soalan yang kelima. Adakah anda tahu di mana pertukaran harga daripada bullish menjadi bearish atau sebaliknya? Kalau tahu tekan 1, kalau tak tahu tekan 2, kalau confused tekan 3. Ramai confused. Confused pertukaran harga. Ramai confused pertukaran harga candle lah. Confused lagi tak? Okay. Ramai confused ni soalan ni kan. Okay. Tuan Mazlin 33 tiba-tiba jadi 1 pula. Jadi 31. Follow candlestick trend dia. Follow candlestick trend dia. Okay. So. Soalan yang ke-6. Sekiranya
ada cara untuk kenal pasti dengan mudah ke semua soalan di atas. Adakah ianya akan membantu anda? Kalau setuju tekan 1, kalau tak setuju tekan 2. Ataupun kalau tak ada jawapan tekan 3. Apa ni, Hanif ni cantik-cantik. Sekejap saya stop sharing, share balik. Okey, ramai setuju kan? Okey. So, macam mana cara kita nak tahu di mana harga paling puncak ataupun pucuk ataupun harga paling bawah pada setiap chart? Okey. Maksudnya kalau kita selalu beli di puncak ni, memang maksudnya kita tak tahulah kan. And then kita pun selalu terlepas untuk buy harga bottom sebab kita tak tahu kan. Kalau berdasarkan chart lah, saya ambil contoh lah chart. Kita ambil contoh KLCI lah. Okay, kita ambil contoh KLCI. Macam mana cara untuk kita decide dekat mana dia punya puncak kan? Kalau sekiranya dalam keadaan biasa, kalau tuan puan guna indikator lah kan. Okay, sebelum saya share jawapan yang saya ada lah kan, yang saya tahu. Boleh tak tuan puan yang tahu, sebab saya ada tadi beberapa orang jawab tahu kan. Boleh tak tuan puan yang tahu jawapan dia, okay, share macam mana cara, macam mana cara kan. Tadi ada ramai jawab satu kan. Ada ramai yang jawab 2 tapi ramai juga yang jawab 1. So, apa yang tuan puan tahu? Macam mana cara sekiranya saya pasang kat sini lah, saya kecilkan lah supaya kita boleh nampak sebelah-sebelah lah macam tu. Okay. Lemak kecil sangat pula. Boleh kecil sangat lah tulisan dia, tapi tak apalah. Okay. Sekiranya tuan puan tahu, boleh share sikit. Macam mana cara yang tuan puan gunakan untuk decide dekat mana dia dah harga dah memang dah puncak habis lah sebelum dia reverse. Okay. Ataupun harga dah memang dah bottom, dah tak boleh dah nak drop dah sebelum dia naik balik. Okay. Apakah cara yang selalu digunakan? Kalau tuan puan tahulah kan, boleh share. Atau kalau tak nak share pun tak ada masalah, nanti saya share. Ada tak siapa-siapa yang nak jawab, nak share lah kan? Okay, kalau tak ada saya share lah senang, jimatkan masa. Okay, so dia ada beberapa cara sebenarnya. Okay, selain daripada kita gunakan apa ni, previous resistance, previous support tu kan. Okay, ada cara yang lebih mudah sebenarnya untuk kita gunakan. Okay, nak tahu tak? Nak tahu tak? Fibonacci, yes, Fibonacci boleh. Nak tahu tekan Y. Yes. Nak RSI. Tak, ini pada candle. Sebab kalau indicators, okay, kalau indicators dia tak exactly, kadang-kadang RSI dah oversold kan. RSI dah memang oversold gila-gila. Tapi candle dah tengah naik lagi. Ya, candle dah tengah naik kan. Okay. Salah satu cara yang selalu digunakan adalah cepat. Siapa tahu? Ini kita nak tahu puncak ni, kita nak tahu puncak. Double top tu memang dah double top tu memang dia dah complete kan. Shooting star kadang kat bawah pun berlaku shooting star. 52 weeks high, all time high. Tengok RSI FE2 tak? Jangan cerita tentang indikator yang saya dah buat dahulu. Okay, ni kita cerita yang basic je dulu. Okay, yang basic je, bukan yang saya punya indikator tu, itu cerita lain, itu dia dah advance. Okay. Okay, rahsianya adalah, ni saya share lah betul Tuan Nazri. Bollinger Band. Okay, Bollinger Band. Okay, kita boleh gunakan Bollinger Band sebenarnya. Ramai orang tak tahu ni. Sekejap saya buka Bollinger Band.
Mana saya punya baju band ni? Okey, tuan puan ada belajar tak tentang Bollinger Band? Kalau ahli-ahli group memang saya ada satu syllabus yang lengkap. Saya ajar tentang Bollinger Band. Okey. Apa yang dikatakan daripada orang yang mengkaji lah ataupun Bollinger Band sendirilah kan, John Bollinger sendirilah kan, dia cakap most of the time dia cakap almost 90% of the price move in the band. Okay, most of the time. Okay, 90% of the price move in the band. Maksudnya apa-apa yang terkeluar daripada band dia dah ekstrim. Kita consider ekstrim lah, maksudnya dia dah terkeluar, dia kena masuk balik. Faham tak? Kalau faham, tekan yes. Tekan yes. Why? Tekan why. Ini untuk ahli-ahli group ni kira sebagai sesi revision lah kan. Tapi untuk ahli-ahli group dekat Facebook, mungkin kalau yang belum tahu ni adalah ilmu barulah kan. Okey. Okey, itu yang pertama. Okey. Itu yang pertama. Ada satu lagi. Yang boleh melengkapkan. Tapi saya tak nak share malam ni. Saya tak nak share secara open lah. Saya tak nak share yang satu lagi tu. Saya share satu je lah. Saya share yang ini sahaja dulu. Okey, itu. At least ada sedikit ni pun dah membantu dah kan tuan-puan kan. Okey. So kita tutup dulu Bollinger Band. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Adakah anda tahu di mana support dan resistance yang paling kuat? Selain daripada kita buat lukisan-lukisan kan, kita plot sendirilah dekat mana support, dekat mana resistance, apa semua yang kita dah belajar tu kan. Okay, dekat mana support, dekat mana resistance. Okey, macam tu. Adakah cara lain yang adakah cara lain yang kita boleh gunakan untuk decide dekat mana strongest support dengan strongest resistance? Okey, kalau tuan-puan tahu boleh komen kalau tahu. Gan. Share sempena PKP. Saya share sikit-sikit je lah. Kalau nak lebih detail kena masuk group lah. Okay. Dalam group memang saya ajar kau-kau lah. Okay. Okay, Gan. Okay, betul. Gan square, Gan chart. Okay, betul. Tapi sebenarnya apa yang saya nak tunjuk ni dia bukan Gan. Tak apa, nanti saya tunjuk. Okay, nanti saya tunjuk. Nanti saya tunjuk. Tapi saya tunjuk saya punya indicator lah sebab saya dah modify sebenarnya. Saya nak share tapi saya rasa macam saya tak boleh nak disclose lah pula kan nanti kan. Sebab dia simple je sebenarnya. Tapi betul lah tu kan. Gan square of 9. Okay, Gan square of 9 adalah Fibo tak sangat. Fibo dia tak tepat. Okay, sebab Fibo dia range. Kadang dia boleh stop betul-betul dekat dia punya golden ratio, kadang tak kan. Okay. Saya share sikit lah sebenarnya. Untuk tuan-puan dapatkan support dan resistance yang kuat, kita kena guna time frame yang besar. Itu je. Ya, pivot salah satulah. Kita gunakan time frame yang besar. Okay. Kadang-kadang kita suka tengok time frame kecil kan, macam daily kan, macam 4 hourly, 1 hourly. Kita jarang buka time frame besar kan. Paling kuat kita buka monthly. Okay, kita buka monthly lah paling kuat kan. Dekat situ kita boleh nampak dekat mana strongest support dan strongest resistance. Okay, tapi kalau sekiranya tuan-puan nak tengok chart yang biasa lah, contoh kan, saya buka lah satu chart lain lah. Bagi satu counter. Kita nak discuss malam ini. Satu counter je. Okey, Inari. Okey, Tuan Kamaru cakap Inari. Okay, kita tengok Inari .
Okey, kita tengok Inari. Okey. Saya buka dulu dia punya daily. Okey, Inari dah cukup dah. Satu je. Masih nak satu je. Okey. Kita buka dia punya daily. So kita pun decide lah dekat mana dia punya support dan resistance. Contoh mungkin dekat sini kot dia punya support kod-kod je lah sebab tak decide lagi kan. Okay, kat situ. And then mungkin resistance dia dekat situ. Ini kod-kod lah mungkin situ kod, mungkin sini kod. Okay. Cuba kita besarkan time frame dia. Ini trik dia senang je sebenarnya. Bila kita dah besarkan time frame dia, kita dah nampak dah sebenarnya. Okay. Sepatutnya sini dia punya support. Okay, resistance dia. Inilah resistance terkuat setakat ini kan. Bawah ni lebih kurang lah. Lebih kurang macam tu kan. Tapi ini tak kuat lah. Ini tak kuat lagi. Itu cara biasa. Okay, itu cara biasa untuk kita buat support dengan resistance. Okay, cara yang cara alternatif adalah menggunakan Gunn Square of 9. Saya dah ajar sebenarnya dalam YouTube. Mungkin ramai yang dah tahu kan. Okay. Menggunakan Gunn Square of 9. Tapi masalah Gunn Square of 9 ni dia tak ada dekat chart. Dia tak ada dekat chart. Tuan-puan kena buka sendiri. Sekejap saya ada. Okay. Ni. Saya ada dia punya jadual ni. Okay, dia punya jadual ni. Kita boleh gunakan Gunn Square of 9 untuk decide dekat mana natural support dan natural resistance. Okay, naturally. Satu ni 1 sen lah kan. 2 sen, 3 sen, 4 sen. Apa yang berada 90 degree angle okay, pada chart ni consider sebagai strong support atau resistance. Apa yang berada pada 45 degree angle dia kurang kuat berbanding dengan 90 degree angle. Okay. Itu cara selain daripada cara biasalah kita decide support dan resistance. Tapi masalahnya kita tuan-puan tak jumpa automatic support dan resistance yang menggunakan gun ni dekat chart. Okey, dekat chart. Okey. Tapi dalam group memang saya dah sediakan untuk ahli-ahli group. That's why senang saya tekan je terus dah muncul dah. Okey, kita dah tahu. Okay, dia dah automatically dia dah decide dah dekat mana support yang sepatutnya berlaku and then dekat mana resistance yang sepatutnya berlaku. Okay. Ni saya kena tambah satu lagi kat sini. So dia dah complete. Okay. Kita dah nampak dah dekat situ. Kalau dia break merah, okay, gun merah dia akan naik lagi. Kalau dia break, dia tak break ni, dia drop balik. Macam tu. Okay. Itu cara mudah je. Okay. Saya tutup lah. Sebab dia saya jarang buka sebenarnya. Sebab dia serabut. Okay. Kita tengok pada weekly dan kita tengok gun. Okay. Kita boleh nampak dekat mana strong support dan resistance tersebut. Tapi sebenarnya ada satu lagi cara dia yang lebih senang dan automatic. Dia dah automatically plot support and resistance. Okay, dan saya dah modify dah pun untuk ahli-ahli group. Saya panggil dia sebagai mana? Sekejap Yang ni ke? Betul lah tu. Tapi saya dah gabung dah. So dia jadi macam ni tau. Abaikan yang arrow merah dengan putih dan zigzag ni, itu pun automatic juga ni. Tapi dia akan jadi macam ni. So kita akan nampak automatic support dan resistance dan kita akan nampak dekat mana support dan resistance terkuat apabila kita gunakan time frame yang besar lah. Maksudnya weekly atau monthly lah. Apabila kita tukar je time frame dan kita boleh nampak dah. Memang di situlah sepatutnya time resistance dan support yang terkuat. Okay. Dan yang ini memang saya gunakan indikator, built-in punya indikator dan saya dah modify. Indikator tu kalau tuan-puan nak tahu, tuan-puan kena dalam grup saya dah beritahu tapi tak tahulah mungkin ahli-ahli grup ada perasan ada tak perasan. Dalam grup memang kita discuss lah. Okay? Tapi apa yang bestnya adalah dia automatic. So kita dah tak perlu nak plot dekat mana support dan dekat mana resistance. So kita dah mengurangkan satu beban untuk kita buat technical analysis. Okay? So yang pertama
once kita dah tahu dekat mana harga puncak dan harga bottom, puncak dan bottom ni pun kejap lagi saya tunjuk lah yang indikator tu kan. Ini saya dah tunjuk dah indikator, seperti tak tunjuk lagi. Okay, and then itu consider selesai. Soalan yang kedua kan. Okay, soalan yang ketiga, adakah anda tahu exactly entry dan exit point? Ini memang masalah besar lah kan. Ini memang masalah besar semua traders lah, tak kisahlah newbie ke ataupun dah experience ke, memang entry ni memang satu masalah sebenarnya kan. And then entry dan exit ni dia berdasarkan kita punya trading style. Kita nak trade macam mana. Kalau kita nak trade short term, lain dia punya entry dia. Okay, kalau kita nak trade long term, lain entry dia. Kalau kita nak swing, kalau kita nak invest, lagilah lain dia punya entry point dia. Okay, tapi as a traders lah, kita tak payah sentuh dulu tentang investment. Kita sentuh tentang trading sahaja. Okay, trading ni maksudnya kalau dari segi istilah dia, trading ni adalah traders lah, maksudnya bawah daripada setahun. Sama ada kita nak trade intraday ataupun kita nak trade BTST kan, ataupun nak scalping tangkap pisau, ataupun nak swing kan. Swing tu pun terbahagi kepada short term, medium term, long term. Itu bergantung kepada kita lah. So macam tuan-puan lah, macam mana tuan-puan decide nak entry? Ini yang apabila nak mendapatkan jawapan dia, akan muncullah pelbagai jenis jurus teknik jutsu jutsu kan. Pelbagai jenis teknik-teknik jutsu kan. Kalau tengok Hunter-Hunter kan, dia punya NEN, NEN tu kan. Segala jenis ilmu pencak dan sebagainya, barulah akan dapat entry kan. Okey, boleh komen. Apakah entry teknik yang tuan-puan selalu gunakan? Jujitsu. Kalau Naruto, jutsu lah. Kuchi Yosei. Okey, boleh share. Apakah jurus teknik ataupun pencak yang tuan-puan gunakan untuk entry? Okay. Ada yang cakap buy on pullback, EMA 510. Okay, lagi ada lagi breakout. Okay, BOB, BOD. Okay, buy on breakout, buy on D tu apa buy on dip. Lupa. Buy on dip. Okay, MACD cross lagi, buy at support. Banyak kan. E2S tu tak payah cerita lah, itu yang ahli group punya. Okay, nanti kita sentuh itu. Deep. Okay, lagi boss. Okay, crossing, EMA, Morningstar. Okay, lagi kan. Memang saya dah expect dah. Apabila masuk je soalan ni, saya dah expect akan ada beratus-ratus jenis teknik untuk entry kan. Apa kata kalau kita dengar apa yang chat cakap. Chat sendiri yang bagi suggestion. Nak tak kalau sekiranya kalau tuan-puan ahli group, tak apalah, ahli group dah tahu kan. Kalau sekiranya chat tu sendiri yang berbicara, maksudnya chat tu sendiri cakap, okey dah ada entry, okey dah ada exit. Tapi still kita kena decide lah, sebab kita yang buat keputusan kan, adakah entry tersebut memang valid ataupun tak valid kan. Macam tu. Okay. Kalau ada cara macam chat sendiri yang bagi entry kat sini, exit kat sini, nak tak? Soalannya, jawapannya nak ke tak? Kalau nak tekan N. Kalau tak nak tekan no kan, N juga kan. Tekan kosong lah. Ahli group dah ada lah. Ahli group tak payahlah jawab.
Okey. Sebenarnya saya sendirilah kan. Saya ambil masa yang panjang sebenarnya. Hmm, mungkin lebih lah daripada setahun kan kita duk kaji, duk filter, buat back test, kaji lagi, modified lagi. Saya tak bagilah, cuma saya tanya je lah kalau sekiranya ada kan. Kalau sekiranya ada nak ke tak kan. Memang orang nak lah kan, obviously memang orang nak lah kan. Tapi tak adalah, tak dapatlah percuma kan. Sebenarnya kan entry ni dia memang banyak. Okay, dia memang banyak sangat cara untuk kita decide. Memang tak boleh nak cakap siapa salah siapa betul kan. Ada orang memang dia sesuai untuk breakout, dia breakout lah. Kalau ada orang sesuai untuk buy on dip, dia memang buy on dip. Ada orang sesuai gunakan movie average. Ada orang sesuai gunakan MACD, dia MACD. Ada orang sesuai gunakan apa lagi ya? Channel, dia memang dia gunakan channel. Itu masing-masing. Tapi dalam saya punya group, kita punya mazhab, kita punya mazhab kan. Elliott Wave tu lain cerita. Elliott Wave tu memang generally kita nak tahu direction dia nak pergi mana. So kalau dah tahu direction, beli je lah kat mana-mana pun okey, tak ada masalah. Okay. Dalam group saya nak simplifykan cara trading, kita dah bagi siap-siap. Okay, kita dah bagi siap-siap dekat chart, yang mana chart tu sendiri yang bagi suggestion dekat mana nak entry, dekat mana nak exit. So tuan puan dah selalu nampak dah sebenarnya kan. Cuma cara saya explain malam ni berdasarkan persoalan. So menyebabkan kita rasa macam baru tahu rupanya boleh buat macam ni. Kan? So selalu dalam setiap kali saya buat discussion counter kan memang kita selalu nampak kan yang indikator ni. Okay? Kita memang selalu nampak indikator ni kan. Sebagai contoh macam Inari ni, saya tak tahu dekat mana entry sepatutnya kan. Tapi chart dah bagi sepatutnya kat sini. Okay, so kita put entry. Okay. Apabila dah cukup exit dia bagi exit. Okay. Apabila ada re-entry dia bagi balik re-entry. Apabila dah ada exit dia pun bagi balik exit. Ada lagi re-entry, dia bagi re-entry. Ada exit, dia bagi exit. Ada re-entry, dia bagi re-entry. Ada exit, dia bagi exit. So, benda ni dia berulang-ulang. Okay, sebab chart tu kan dia sentiasa berubah-ubah kan. Dia naik turun kan. So, apabila cukup syarat dia akan trigger. Okay, syarat tu saya tak ceritalah kat sini kan. Untuk ahli group memang kita ada discuss lah. Tapi saya tak discuss detail sangat lah. Saya discuss cara pakai. Okay, cara pakai. So ini yang dah ada lah. So, contoh macam index. Okay. Index. Semua entry kan tak ada exit. Ni weekly punya ni. So index belum beri signal exit. Okey tak? Okey tak kalau macam tu? So maksudnya apa? Indeks kita nak naik lah kan. Indeks kita nak naik. Okay. Memang dia dalam arah menaik kan sebenarnya. Cuba kita tengok monthly kan. Dekat sini dia bagi entry. Sini tak ada exit tau. Atas ni baru dia bagi exit. Okay. Dia pun turun sekejap, dia entry balik. Ada re-entry lagi. Kalau terlepas entry kan ada exit, dia drop. Ada entry, ada exit. Sekarang ada entry. Okay, sekarang ada entry. Apakah kita punya projection ataupun apakah yang kita expect akan berlaku selepas ini adalah dia akan cari exit point lah kan. Sebab dah ada entry kan kat situ untuk index lah. So dia akan ada exit point. So exit point kat mana? Kita tak tahu lagi lah. So ini yang saya dah buat lah. Okay, saya tak cerita lah dia punya asas dia tu kan. Itulah rahsianya kan. Okay. Itu sebagai contoh je lah. Okay. So that's why saya tanya. Okay. Soalan yang keempat ni kita tak perlu discuss lah sebab tuan-puan dah tahu kan. Dekat mana dia punya penamat kepada oversold overbought ni simple je. Okay. So, kalau tuan-puan buka RSI biasa pun dah tahu dah. Tapi saya kalau sendiri saya pakai yang inilah. Saya pasang dekat Inari lah. Okay.
Kalau saya sendiri, saya memang gunakan FE2 ni. FE2 ni maksud dia telur ikan lah, yang telur ikan tu kan. So dia nampak dengan lebih jelas semasa berlakunya overboard akan ada telur ikan merah. Okay, and then dia berada di atas garisan merah ni. Itu memang dah strong overboard lah. Kalau dia mula cross ke bawah balik, that's mean dia punya overboard dah mula slow down lah ataupun dah nak habis lah. Kalau dia betul-betul cross ke bawah garisan merah ni, and then dah jadi purple, memang dah habis lah. Okay, maksudnya dia dah tamat. Okay. Oversoul sama. Oversoul dah ada telur ikan yang kuning. Okay, and then dia berada di bawah garisan yang hijau ni. Okay, kalau sekiranya tuan-puan pakai RSI yang biasa, kita compare lah RSI. Dia macam ni lah. Okay. Boleh nampak, tak ada masalah. Kita boleh nampak. Cuma mana dia punya penamat kepada macam ni lah. Okay, itu dah. Ini memang extreme extreme oversoul lah kan. Sini extreme overboard. Cuma je dalam keadaan macam ni. Kalau dekat tengah-tengah ni kan, kita tak nampak bila dia akan drop. Okay, tak nampak. Kalau macam ni kita nampak lebih jelas. Okay, sini dia drop sekejap. Itu dia naik, dia drop balik. Sekarang ni dia nak naik balik dah. Okay, dia dah mula nak naik balik sebab dia dah ada telur ikan yang warna merah tu kan. Warna merah pula, warna kuning tu. Okay, saya buang dulu yang ni. Okay, tapi ini tak ada masalah. Ini ramai tekan satu tadi kan. Maksudnya kita dah tahu. Okay, personally kita dah tahu. So tak ada masalah itu. Okay. Adakah anda tahu di mana pertukaran harga candle daripada bullish menjadi bearish? Ini susah sikit ni sebab bukan susah macam mana sebab kita jarang gunakan benda ni. Okay, kita jarang gunakan benda ni. Macam mana tuan-puan nak tahu semasa harga bergerak ni kan, dia naik turun ni, dia kan akan naik jadi bullish, lepas tu dia akan drop sekejap jadi bearish, naik balik bullish, turun balik bearish dan sebagainya kan. Kalau gunakan indikator, tuan-puan nak pakai indikator apa? Ataupun faham tak soalan ni sebenarnya? Faham tak soalan ni? Ke memang tak faham? So kita nak dapatkan exactly dekat mana dia punya turning point, dia nak jadi bullish dan nak jadi bearish. MACD boleh? Boleh, tak ada masalah. Cimoku boleh, BB pun boleh. Okay. Banyak sebenarnya kan indikator kan. Okay. Tapi paling simple seperti mana yang saya dah share tadi, kita boleh gunakan BB lah. Okay. Bollinger Band. Saya tunjuk. Dah ada kat sini. Saya tekan balik dua jumpa tu. So dia punya turning point dia adalah apabila price break midline ataupun break ke atas ataupun break ke bawah. Okay. Itu paling simple. Okay, paling simple. Tapi untuk memudahkan lagi ahli-ahli group trade, okay, saya letak indikator ni 3S trend. Saya tak nak tunjuk ni. Saya nak tunjuk yang ni, Fuji BMX. Nampak tak betapa serabutnya indikator ni kan. Tapi inilah yang membantu saya trade dengan senang. Okey, nampak tak? Dia punya perubahan, okay, antara merah dengan hijau ni, okay, apabila harga break ke bawah midline, okay, dia akan jadi warna merah. Tapi apabila harga mula break ke atas, dia akan jadi warna hijau. Dan selagi mana dia maintain je hijau ni, kita pun boleh maintain lah. Kita boleh hold. And then even ada exit signal, selagi mana dia maintain hijau, then kita boleh hold. Once dia dah break, kita lari lah.
Macam tu. Okay. Itu cara paling simple lah. Boleh nampak ke? Ahli group dah tahu ni, tak ada masalah. Tapi ahli group pun boleh nampak tak? Kalau nampak tekan 1. Okay, faham tak ni apa saya cerita ni? Kan saya cakap sendiri je. Bismillah. Okay. Agak-agak kalau pakai indikator ni lebih senang nak track ke lagi susah? Kalau tuan-puan rasa lebih senang, tekan yes. Why? Okay. Okay. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Jadi soalan nombor 5 ni kan? Okay. Soalan yang ke-6. Sekiranya ada cara untuk kenal pasti dengan mudah semua soalan di atas, adakah ianya akan membantu anda? Ini dah jawab lah. Okay. Okay, kita pergi balik yang soalan nombor 1 tadi. Adakah anda tahu di mana harga paling puncak dan harga paling bawah pada chart? Okay, harga paling puncak dan harga paling bawah pada chart, saya dah buat menggunakan indikator yang sama iaitu entry dan exit signal. Okay. Entry dan exit signal. Tapi untuk paling bottom sebenarnya saya letak dia punya ni. Kita kena tengok yang downtrend lah. Okay. Contoh Asia lah. Asia ni memang confirm downtrend lah kan. Okay. Buang dulu semua lukisan dia ni. Okay. Sebelum ni saya letak dia punya indicators untuk menentukan dia dah bottom menggunakan ikon warna merah dan warna hijau. Okay. Kalau sekiranya dah nampak yang ikon merah dan ikon hijau, dia dah extreme bottom lah. Maksudnya dia dah drop habis dah. Okay. Lepas tu dia akan rebound. And then sekiranya dia bergabung, okay, dia kadang dia boleh bergabung antara merah dan hijau ni, dia bergabung jadi merah hijau. Okay. Dia warna hijau ataupun merah kat tengah-tengah dia tu. Okay. Ataupun sebaliknya lah. Macam ni lah lebih kurang. Itu bermaksud dia dah bottom. Okay, dia dah bottom. Paling best sekiranya tuan-puan nak intraday. Sebab kalau kita gunakan untuk intraday, yang kita gunakan time frame kecil. Contoh kan. So, kalau nak intraday, kita gunakan time frame kecil. Contoh macam 5 minit. So, pada time frame 5 minit, dia very sharp. Okay, dia very sharp. So, tuan-puan boleh rely. Betul-betul lah boleh rely lah. Okay, dengan indikator ini. Okay. Contoh macam mana selagi mana dia kat bawah ni dia bearish lah kan, dia bearish. And then apabila dia dah mula panjat ke atas macam ni, okay, ada entry dan dia dah break dia punya midline ni, then dia okay. Tapi Asia ni kita tak intraday lah, sebab kita dah tahu dah dia memang obviously dia memang downtrend. Kita akan intraday counter uptrend je selalunya. Okay, sebagai contoh saya ambil HLT lah hari tu kan. Alamak. Kejap lagi lah call. Okay, macam HLT yang hari Khamis 7,000 lah tu. Siapa conteng ni? Siapa conteng saya punya slide ni? Okay. Kita dah nampak dari saya tutup yang Fuji ni. Kita pakai yang ini sahaja. Okay. Kita pakai yang ini sahaja. Kita dah nampak kan dari awal. Sekejap ya, saya cuba mute dulu. Tapi saya tak ajar lah kat dalam ni. Nanti untuk discussion yang lebih detail, nanti kita boleh discuss dalam group lah. Kita dah nampak awal, dia dah ada entry signal. Okay, dah ada entry signal, masa tu lah kita boleh buat entry. Tapi kena make sure lah tuan-puan tak berada pada trend yang salah. Okay, macam mana nak tahu trend tu betul ataupun salah? Trend tu, okay, saya gunakan indikator ni, 3SUTC.
Indikator 3S UTC ni kita boleh nampak dengan jelas dekat mana trend dia. Kalau dia merah dia bearish. Kalau dia hijau dia bullish. Okay, even time frame kecil pun kita boleh nampak dengan jelas. Selagi mana dia berada dalam bullish trend, kita boleh hold. Okay, sampailah dia tukar bearish ataupun sampai dia ada exit signal dan keluarlah. Okay, itu cara paling senang. Cara paling mudah lah macam tu kan. Ini cara yang saya pakai lah dalam group kan. Sepatutnya tajuk ni pada apa ni, tajuk ni yang diskusi ilmu saham malam ni sepatutnya. Okay. So dekat sini kalau sekiranya kita dah nampak dah ada exit signal, memang dekat situlah harga puncak dan dia akan drop. Okay, dia akan drop. Cepat atau lambat dia memang akan drop. Okay. Sebab dia dah puncak. That's why saya suka gunakan pada time frame daily. Okay. Kalau pada time frame daily, once kita dah nampak harga exit tu, dia memang dah bagi signal yang memang dia nak drop dah ni. Kalau kita ada lagi, kita nak hold lagi sikit, kena hati-hatilah. Okay, dia memang akan drop. Okay, dia memang akan drop. So tuan-puan tahu dah lah kan serba sedikit asas macam mana saya boleh dapatkan indikator ni. Dia memang gunakan semua built-in indicator yang dah ada dah sebenarnya, cuma kita modify dan kita ubah dia punya coding script dia tu untuk dapatkan signal yang kita nak lah, signal yang kita nak. Okay. Agak-agak membantu tak tuan-puan kalau sekiranya pakai indikator ni? Kalau rasa membantu, tekan yes ataupun Y. Kalau rasa macam tak membantu, tekan N lah. N ataupun no. Oh, laju lah di grup. Itulah tujuannya. Sebenarnya, kenapa kita nak gunakan segala jenis tools ataupun kelengkapan yang ada untuk membantu kita trade lah. Okay? Tak ada guna kalau kita guna macam-macam indikator yang ada di luar sana tapi tak membantu untuk kita trade. Pakai itu, pakai ni, pakai itu, pakai ni, tapi still tak membantu juga, still loss juga, still beli kat puncak juga, still masuk ke mana-mana entah. And then tengok dah merah, kalau saya dah nampak dah ni, okay ni bearish, saya tak masuk lah. Okay, dan kita tengoklah time frame, kita nak swing, besarkan time frame macam tu je. Okay. Tengok macam HLT kan, adakah HLT masih okay? Tiba-tiba discuss counter HLT. Basically okay, dia baru start rebound je ni kan, dia baru start rebound. Tengok oversold area dia dah tamat. Okay, oversold area dia dah tamat. So apa yang akan berlaku? Tuan-puan decide lah Kalau tengok weekly ni dia dah cantik dah. Cuma daily dah ada exit, that's why daily dia akan drop sekejap lah. Tapi tunggulah once dah ada entry balik, then okay. That's why kita kena monitor counter yang kita nak entry tu. Monitor, jadi bukan tiba-tiba je kita nak masuk kan. Orang lain masuk semua kita pun nak masuk. Tak boleh, kita kena watch list kan counter-counter yang kita nak masuk. Okay. Follow je, jangan banyak. Kalau tuan-puan ada 5 ataupun 10 counter yang tuan-puan dah biasa, tapi make sure counter yang uptrend lah. Jangan counter yang rugi pula. Counter rugi, counter downtrend, cuba elakkan. Counter uptrend, counter yang untung, ulang entry counter yang sama je. Okay. Entry dah profit keluar, cari entry lain pula. Profit keluar, cari entry lain pula. Tapi ulang counter yang sama sebab dia akan ada masa dia naik, dia akan ada masa dia turun. So setiap kali dia dah habis kenaikan dia, keluarlah. Tunggu dia dah drop kan, tunggu drop, cari entry baru. Tapi counter yang sama. Okay? Cari counter yang sama, ulang, recycle je, recycle. That's why jangan cakap saya dah bercerai dengan counter tersebut, tak boleh. Sebab kita akan rujuk balik counter yang sama. Okay. Kadang-kadang counter yang menyebabkan kita loss banyak sebelum ni, kan kita akan dapat profit yang lagi banyak daripada counter yang sama. Tapi make sure jangan salah pilih lah. Macam SAP tu memang slow habis lah. SAP ni memang dari awal lagi saya tak suka counter ni. Okay. Sapura kan. Sapura. Ni kenapa dah international dah ni. Sekejap saya tukar pergi Malaysia.
Okey. Macam Sapura kan. Sapura ni dia memang long term, dia memang dah bearish habis. And then counter ni adalah counter yang memang rugi teruk, rugi yang amat teruk. Kenapa tuan-puan nak beli? Sebab ada harapan yang dia akan naik kan. Ada harapan sebab dia dah dekat bawah kan. Itu salah. Itu salah sebenarnya. Okay, chat pun tak tunjuk yang dia akan naik lagi. Okay. Jangan sebut cerai. Tak baik. Okay. Tak tak ada rupa pun sebenarnya SAP ni. Okay. Banyak lagi counter-counter lain yang okey. Macam apa ni? Contoh apa kata-kata yang bagus macam revenue. Okay, revenue antara kata yang bagus kan. Revenue ni dari segi fundamental dia memang agak strong. Okay, fundamental dia agak strong. Jadi dia punya growth pun strong. Okay. Kalau swing counter revenue ni swing lah 5 tahun terus. Confirm 100% lebih. Okay. Sebaik-baiknya jangan sebut lah. Tak sesuai. Dia perkataan yang tak manis. Okay. Cerai. Jangan biasakan sebut. Okay. Okay, entry. Terus exit. Exit lah. Itu cara paling simple. Ada entry. Sini tak lah sebab sini dalam bearish punya zone kan, nampak tak dia bearish ni. Bearish ni kan tak yalah. Ini memang dah ada ni, kalau tuan-puan ingat saya sebut tadi, hijau dan merah adalah extreme bottom. Selepas extreme bottom, kalau ada entry signal, then okay lah. Maksudnya daripada extreme bottom, dia dah tak akan bottom dah lepas tu. Dia akan naik dah. And then tiba-tiba ada entry pula. Hold je lah sampai ada exit. Okay, dah ada exit, keluar lah. Itu contoh lah. Okay. Cuma walaupun kita dah ada indikator yang bagus, satu je masalah utama yang dialami oleh ramai traders. Bukan ramai lah, majoriti lah. Cuba jawab. Apakah masalah terbesar yang dialami oleh traders? Satu je jawapan dia. Yes. Ali Group tak ada peluru. Tak ada peluru bukan masalah. Tak ada peluru bukan masalah. Relax je lah tu. Kumpul-kumpul adalah peluru tu. Okay, Ali Group dah jawab dah semua. Dekat Facebook tak ada jawapan lagi. Cepat. Siapa ada jawapan? Yes. Khairul Alifin. Ustaz ni. Okay, Tengku Muzaffar jawab betul. Okay, emosi. Yes. Emosi. Okay. Emosi dan satu lagi saya tambah. Emosi dan satu lagi. Tak sabar. Okay, tak sabar. Setuju tak dengan saya punya jawapan? Kenapa ramai yang tak begitu berjaya trade dalam saham? Sebab apa? Selain daripada emosi, satu lagi tak sabarlah. Okay? Tak sabar. Kalau setuju tekan 1, kalau tak setuju tekan 2. Tak sabar. Yes, betul Tuan Rozi. Sabar itu duit. Okay? Kita dah hampir nak pukul 11 dah. Tapi saya start lambat tadi. 9.45. Sebab sekarang isyak lambat. Okay, isyak pun dah pukul 8.30 lebih dah. So itulah sembahyang isyak lagi apa semua kan. Sekarang ni kalau dekat surau, setiap kali lepas solat isyak kita buat solat hajat. Sejak PKP bila tu every day, setiap hari buat solat hajat lepas sembahyang isyak. So minta supaya Allah SWT angkatlah bala COVID yang sedang menimpa sekarang kan. So tuan-puan pun kena rajin-rajin lah buat solat hajat kat rumah kan, supaya Allah SWT angkat bala COVID yang sedang melanda. Kalau COVID ni kita tak anggap sebagai bala, nak bala yang macam mana lagi yang Tuhan nak hantar supaya kita sedar kan. So disebabkan COVID ni lah kita dah tak dapat nak solat Jumaat kan. Bala tu sebenarnya bila tak dapat nak beribadat dengan tenang, tu adalah bala sebenarnya kan. Okay. Sebab yalah, itulah kita punya pelaburan yang akan kekal selama-lamanya kan. Pelaburan
saham akhirat ni kan. Kalau Allah sendiri dah bagi batas untuk kita melakukan ibadat ni, pahala lah tu. Okay. Tu kena banyakkan istighfar sebenarnya, minta Allah angkat balik kan ujian ni. Okay. Selingan. Okay. Betul. So selain daripada emosi, kita tak sabar. Okay, kita tak sabar. Kenapa kita tak sabar? Salah satunya sebab kita takut. Kalau kita dah masuk pasaran, kita jadi menggelabah, kita jadi kelang kabut, kita jadi kalut entah apa-apa, tak tahu macam kan kat loss kan, nanti naik balik kan, kan dah jual kan, diterbang lagi tinggi kan, banyak kita punya persoalan kan. Kenapa? Sebab kita tak nampak. Okay? Kita tak nampak sebenarnya chart tu nak buat apa. Okay? That's why terhasilnya semua benda-benda tools yang saya pakai ni, yang saya share dengan ahli-ahli group ni, itulah tujuan dia, untuk mengawal emosi melalui visual. Kita dah nampak depan mata, okay, chart yang berbicara. Okay, chart kata dah bearish, contoh kan, chart kata okay sini bearish, okay bearish, duduk tepi. Okay, chart kata okay ada entry, dah mula hijau sikit kat sini pun dah mula kuncuk, dah oversold dah habis, okay entry. Okay. Chart pun cakap okay aku hijau lagi ni, okay relax. Okay dah ada exit, dah ada exit dah. Okay keluar. Macam tu. Ada bisikan lain. Kalau chart ni boleh bercakap kan, senangnya lah kan. Tapi itulah matlamatnya, kita nak supaya chart tu bercakap dengan kita. Okay. Itulah. Nak swing tukarlah time frame besar sikit kan. Time frame besar sikit. Besar dah ada exit. Exit dulu. Macam tu. Okay. Ni dia tak bagi pun entry kat sini. Silap ni. Tunggu je lah entry kat depan ni kan. Entry dia bagi kat mana entry? Revenue ni awal sangat. Dia bagi re-entry je. Sepatutnya entry kat depan-depan ni. Sini ada entry. Sini dah ada exit. Tak masuk lagi lah. Daily dah okey dah. Okay, so agak-agak terjawab tak persoalan ni? Soalan nombor 1 ni, sekurang-kurangnya kita nampak kan, dia benda ni benda tak mustahil. Okay, kita dapat decide dekat mana harga puncak, dekat mana harga bottom, kita dapat decide. Okay, kita boleh buat. And then strong support dan strong support resistance saya lupa nak tunjuk. Okay, strong support dan resistance saya pakai Z2. Okay, Z2. Jadi saya tutup dulu yang ni, 3SUTC ni. Okay. Okay. Saya dah tunjuk tadi kan, yang ni kan, Z2 ni kan. Mengapa revenue monthly dia oversold selama 2 tahun? Oversold lah sebab orang duk menjual je kan. Sekarang dah orang dah collect banyak, dah ramai orang collect, dia akan naik . Okay. Revenue ni antara counter yang geng value investor duk tengah target. Okay, geng value investor duk tengah target. Harga bawah RM1 je semua akan collect. Okay, tu saya cakap sikit lah. Okay. Semua akan collect sebab dia punya intrinsic value dia. Okay, saya tak cerita lah intrinsic value dia berapa, tapi kalau bawah RM1 je semua akan collect lah. Okay. Okay, kalau sekiranya kita gunakan indikator ni, okay, indikator ni dia ada asas dia punya built-in indicators sebenarnya, tapi saya tak share lah. Mungkin ada yang dah tahu tapi diam-diam je lah. Okay, dia memang dah plot automatic support dan automatic resistance. So tuan-puan dah peace of mind. Kenapa kita nak tengok automatic support dan resistance? Sebab kita nak tengok dekat mana low dan high. Okay, dekat mana new low, new high. Sebabnya tujuan dia adalah, contoh kalau sekiranya tuan-puan nak decide dia punya trend, apakah rukun trend. Kalau sekiranya uptrend, dia kena ada satu low, dia kena ada satu high, dia kena ada higher low dan dia kena ada higher high. Okay, macam mana cara nak decide? Obviously sini low lah. Okay, sinilah low dia kan. Starting tu terus low dah kan. Ini high, okay, dah cukup satu. Ini high low, ini high high. So apa akan berlaku? Kita dah nampak dah lah dia akan naik. Sebabnya dia dah mula uptrend. So dia akan buat lah higher low, higher high, higher low, higher high. Sini masih lagi higher low, masih lagi
Dia akan buat another higher high kat sini. Tapi tak buat lagi lah. Tapi dia akan naik. Okay, dia akan naik. Sakut 1 tahun, 1 hari untung dah jual. Itu biasa. Okay, itu biasa. Semua orang buat benda tu. Okay. Tapi saya tak kata cara tu salah. Walaupun kita sangkut setahun, kita sangkut 2 tahun, tak dapat nak buat apa-apa sebab dia drop kan. Tiba-tiba dia dah untung 1 hari je kita dah dapat break even ataupun kita untung sikit, kita jual, dia bukan teknik yang salah. Dia adalah teknik yang betul. Kenapa? Apa yang Warren Buffett pesan. Ingat tak apa yang Warren Buffett pesan? Rules number 1, never lose money. Okay? Walaupun kita tak nak cut loss setahun, 2 tahun, tak ada masalah. Okay? Never lose money. Rule number 2, never forget rule number 1. Okay, never forget rule number 1. That's why kalau tuan-puan nak selamat, elakkan trade warrant yang dah nak mati. Jangan tanya saya pula, warrant tu apa? Bukan Warren Buffett. Warren, okay? W-A-R-A-N, okay? Bukan W-A-R-R-E-N, tu Warren Buffett. Ini Warren. Okay? Elakkan trade warrant yang dah nak mati. Dia akan mati dalam tempoh 14 hari daripada tarikh mati dia. Itu cerita lain lah, tak cerita malam ni. Okay? So sekiranya tuan-puan dah berjaya jawab 5 soalan ni, rasa-rasanya high chances tak nak profit lebih banyak daripada loss. Kalau okay, soalannya adalah, kalau kita dah dapat tackle 5 soalan ni dan ada jawapan yang jelas, jawapan yang tepat ataupun jawapan yang betul, agak-agaknya lebih banyak profit daripada loss tak? Tu soalannya. Kalau setuju tekan 1. Kalau setuju tekan 1. Okey. Okey lah. Kalau setuju okey lah. Okey. So sebab itulah adanya group. Okey, sebab itulah saya buat group. Tujuan dia adalah kita nak belajar dalam satu group yang ada sudut pandang yang sama. Okay, at least masing-masing kita dapat discuss. Okay, kita dapat discuss melalui satu medium yang sama dan sudut pandang yang sama. Memang akan berbeza, tapi sekurang-kurangnya asas apa yang kita belajar tu sama. So senang. Dari segi kefahaman tu senang kita nak discuss. Okay. Okay, so saya ingat sampai situ dahulu. Kita pun dah jam 11. Itu je lah yang saya nak share malam ni sebenarnya. Tak ada kaitan dengan COVID sangat pun sebenarnya. Okay, cumanya COVID ni dia sebagai satu catalyst lah. Okay, satu catalyst yang akan menaikkan balik kaunter-kaunter healthcare. Itu je lah. Okay. Ini kaunter-kaunter yang tak ada kaitan sangat dengan healthcare akan rehat-rehat lah dulu. Okay, rehat-rehat lah dulu sekejap. Cuma teknologi saya tengok tadi dah mula rebound tau. Sekejap saya buka balik teknologi. Teknologi dah rebound tadi. Ni teknologi saya buka yang 1 hourly. Okay. Ni. Okay, saya tutup semua. Saya buka balik lah dia punya semua indicators yang ada tu kan. Okay, nampak tak? Sebelum kita tutup lah nampak tak? 1 hourly teknologi dah hampir masuk dalam bullish zone balik. Nampak ni dia punya bearish ni kan? Dah kucuk kan? Dia dah nak habis. Okay, sini pun dah mula bullish balik. Kita tengok healthcare jap. Healthcare memang dah confirm dah bullish dah pun. Okay, dah bullish dah dari sini dia mula bullish. Okay. Tu. Okay, so next time tuan-puan tanyalah jawapan ni. Okay, tanyalah. Kalau ada jawapan kepada semua 5-6 soalan ni, then okay. Kalau selagi mana tak jumpa jawapan dia, carilah. Okay, carilah sampai jumpa. Okay, dalam group insya-Allah kita ada jawapan dia. Okay, so saya ingat sampai di macam mana nak join group. Tuan-puan pergi ke saya punya laman web lah. Okay, dekat laman web tu ada ni information, boleh tengok kat situ. Tapi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya direct lah, tak ada masalah. Okay, boleh PM dekat Facebook ke dekat Telegram pun boleh. Okay, PM je. Cuma harga baru dah lah tahun ni sebab bulan 12 hari tu kan saya bagi offer untuk harga lama kan. So
Ada ramai yang masuk lah. Okay. So yang harga baru ni up sikit lah daripada last year punya. Sebab saya nak tambah syllabus baru. Okay. Saya nak tambah syllabus value investing. Syllabus dah almost siap. Cuma saya kena prepare lah dulu. Banyak benda lagi yang saya nak sediakan. Antaranya adalah saya nak ajar macam mana cara nak cari syarikat-syarikat yang dari segi bisnes dia bagus, dari segi financial dia bagus, dari segi value dia macam mana cara kita nak decide value harga syarikat. Okay? Macam revenue kan, macam mana kita decide berapa sepatutnya dia punya intrinsic value dia kan. Macam apa ni, MyEG, macam mana kita nak decide. Macam itulah. Okay, nantilah saya akan sediakan dalam grup lah nanti untuk sama-sama kita belajar lah. Kita bukan setakat nak trade je sepanjang seumur hidup kan. Kita pun nak jadi value investor kan. Kita pun nak bina kekayaan kan, juta-juta kan. So kena invest long term baru kaya. Okay, so saya ingat sampai di situ dahulu. Kalau ada soalan apa semua yang saya tak sempat nak komen tu, saya minta maaf awal-awal. So untuk info, kalau nak sertai grup, tengok laman web lah yang saya sediakan. Oh lupa, saya ada grup public Telegram. Kalau tuan-puan nak join grup ni, saya bagi link dekat bahagian komen tu, boleh join. Siapa-siapa yang belum join lah. Tapi grup ni grup umum lah, saya tak ada apa-apa sangat saya discuss dalam tu. Tapi kalau ada soalan-soalan asas, macam mana cara nak buka akaun CDS, saya kan Remizer M Plus kan, nak buka akaun CDS M Plus, ataupun nak tanya apa-apalah yang umum tentang saham, bolehlah tanya dalam tu. Itu je lah. Okay. So sampai situ dahulu. Terima kasih sekali lagi kerana tuan-puan sudi meluangkan masa pada malam ni. Dah sampai jam 11 dah pun. Besok kita boleh berehat. Lusa dah tak boleh nak ke mana-mana dah. Mungkin kita akan kerapkan lagi buat live lah. Okay. InsyaAllah sepanjang PKP ni saya akan isi lah masa-masa yang ada tu dengan sharing-sharing lah. Okay. So sampai di situ dahulu. Kalau ada salah silap sekali lagi saya minta maaf. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.